Okay, so kita masuk kepada the second learning untuk R7.3. After kita dah belajar pasal how to solve solubility daripada KSP dia bagi KSP value, ataupun daripada KSP value macam mana nak cari solubility ataupun molar solubility. So satu lagi satu lagi application macam mana daripada solving, macam mana kita dapat daripada KSP value tu, macam mana kita nak predict kita punya salt kita menghasilkan precipitate, mendakan ataupun tidak. Jadi kita tengok dulu kepada term-term yang pelajar kena tahu sebelum kita more detail about calculation. Apa itu precipitate? Okay, so untuk yang pertama, student kena tahu definition of precipitate. Precipitate adalah insoluble solid, satu insoluble solid formed in and separate from the solution. Jadi anda kata ada larutan itu dan ada satu benda solid yang tak soluble ataupun insoluble, ni dah dikatakan sebagai precipitate. Jadi untuk definition precipitate ni iaitu baki yang tertinggal selepas kita dissolve kita punya salt kita. Yang kedua, daripada how to determine sama ada salt itu dia produce precipitate ataupun tidak, kita akan guna satu comparison iaitu nama dia KSP value. Jadi KSP value ni sangat penting lah untuk kita nak tentukan sama nak predict sama ada kita punya salt ni formation of precipitate ataupun tidak. Jadi macam mana kita nak comparekan KSP value ni untuk tentukan sama ada the formation precipitate ataupun tidak. Jadi kat sini kita akan menggunakan satu value yang kita ambil daripada anytime, iaitu nama dia Q, iaitu quotient. Quotient ni dia punya step untuk calculate quotient ni ataupun simbol Q ni, dia step dia sama macam kira KSP, iaitu kita time dengan dia punya species of the product, concentration. So kita akan masukkan species dia punya concentration. Contohnya kita ada silver bromide, so kita akan masukkan concentration silver ion dan juga bromide ion. Lepas tu kita boleh kira the value of Q. Jadi daripada value Q tu kita compare dengan value of KSP salt tadi. Andai kata dia sama ada the largest than daripada KSP ataupun the less than KSP ataupun the equal dengan KSP. Jadi setiap comparison kita tu ada makna tersendiri. Kalau dia besar pada KSP, kurang pada KSP ataupun dia sama dengan KSP. Jadi yang berikutnya student kena tahulah calculation Q itu sama juga metod macam mana nak tulis expression KSP, iaitu melibatkan dia punya ion of product. Cumanya Q ni dia adalah nilai di mana value itu adalah pada masa tertentu ataupun any given time. So kita nak predict adakah kita punya salt itu produce precipitate ataupun tidak. Jadi ada 3 term kena tahu depan ni, dan setiap comparison tu kena tahu apakah dia punya maksud dia sendiri. So kita pergi kepada 3 term. Okay, so untuk term yang pertama, so anda kata kita masukkan concentration yang the given tu ke dalam expression Q. So bila kita kira Q, bila kita kira Q kita tu equal dengan KSP the given. So setiap salt dah akan bagi KSP value. Anda kata kita masukkan concentration species tadi, iaitu ke dalam Q punya expression, kita kira-kira sama dengan KSP. Bermaksud kat sini kita punya sistem adalah equilibrium dan maksudnya adalah saturated solution. So solution kita adalah saturated ataupun tepu. Jikalau kita calculate Q kita ataupun nombor 2 ni, anda kata kita calculate as concentration tu kita masuk dalam Q. Bila kita kira Q quotient kita more than KSP value, anda kata Q lebih besar pada KSP value, bermaksud solution kita ni super saturated, terlalu tepu. Bila terlalu tepu, sebab tu dikatakan direction proceed from right to the left. Masuk kat sini, bila kita punya solution tu terlalu tepu, bermaksud contoh kita ada satu salt. Bila salt nanti kalau kita dissolve ataupun dissociate, dia akan produce ion, satu ion K ion dan juga N ion. Jadi andai kata kita punya dikatakan shift to the right, bermaksud kita akan menghasilkan solid salt. Bila solid salt bermaksud kita akan telah menghasilkan satu mendakan ataupun precipitate. Sebab tu bila Q besar pada KSP, menyebabkan solution kita super saturated, terlalu tepu dan akhirnya akan menghasilkan mendakan ataupun precipitate. Okey, untuk term ketiga ataupun term number 3 ni, anda kata kalau kita calculate Q quotient tu, bila kita compare dengan KSP value, Q kita less than from the KSP. Masuk kat sini bila less than from KSP, maksud dia
kita punya solution ni unsaturated, belum tepu lagi, dan kita boleh lagi proceed daripada left kepada right, still lagi boleh dissolve. Tu kalau anda kata Q kita less than from KSP value. Tapi yang boleh menghasilkan ledakan, anda kata bila kita masukkan concentration, dapatkan Q value, bila Q value itu more than KSP, maka kita dikatakan solution kita super saturated dan akan menghasilkan precipitate. Jadi kat sini sudah kena lihat 3 comparison kat sini. Yang pertama, Q sama dengan KSP, dikatakan equilibrium ataupun saturated solution. Q besar pada KSP dikatakan sebagai super saturated dan akan menghasilkan mendakan. Dan anda kata Q kurang pada KSP dikatakan sebagai unsaturated. Jadi kita akan tengok example macam mana kita nak predict kita punya salt itu formation of precipitate ataupun tidak menggunakan comparison Q dengan KSP. Okey, so kita tengok kepada one example ni, macam mana kita nak predict kita punya salt sama ada dia produce precipitate ataupun tidak. Jadi anda kata student jumpa soalan macam ni, dia kata will a precipitate or calcium sulfate form. Dia kata adakah mendakan akan terhasil. Tu satu persoalan lah. Maksud dia adakah kita punya garam ini akan produce precipitate ataupun tidak. Jadi kita akan menggunakan teknik comparison antara the value of Q dengan the value of KSP the given calcium sulfate. Jadi tengok antara Q dengan KSP ni, adakah value concentration dia bagi nanti, kita masukkan Q nanti, adakah sama ada less than ataupun more than ataupun equal dengan KSP. Jadi sebab tu soalan ini bagi pertama dia bagi the value of KSP supaya kita nak compare value KSP dengan Q. Yang kedua, kalau student perasan, dia bagi spesies kita punya concentration product, iaitu kita punya ion ada dua, iaitu calcium ion dan juga sulfate ion. So the given calcium ion punya concentration yang pertama iaitu 0.0025 molarity. Nombor 2, the given ion yang kedua iaitu sulfate ion, iaitu dia bagi concentration 0.030 molarity. Jadi kat sini pertama student apa kena buat, kita pertama untuk solve the problem kita kena buat equation. Lepas buat equation, kita tulis dia punya KSP value. Lepas itu, lepas KSP value, kita cuba kira Q, quotient kita. Nanti kita akan tengok value Q dengan K sama ada dia akan apa perbezaan dia, more ataupun less ataupun equal. So kita tengok dia punya step untuk calculation ataupun untuk predict sama ada salt kita produce precipitate ataupun tidak. Ok, so kita dah masuk kepada step untuk calculation. Jadi untuk solve the problem, pertama student kena write dia punya equation, iaitu calcium sulfate bila dissociate dia akan produce calcium ion dengan sulfate ion. So untuk this case, kenapa kita kena buat equation, sebab kena tengok adakah melibatkan beberapa coefficient kat sini. Jadi kalau tengok coefficient ni still lagi 1 dengan 1, so tak ada masalah. Anda kata dia ada coefficient 2 dekat calcium, bermaksud calcium tu power 2. Jangan lupa, don't forget teknik untuk write expression KSP nanti kita akan melibatkan coefficient. Anda kata salah satu ni simple je. Jadi pertama kita write dia punya equation. Yang kedua, student write again dia punya KSP punya expression. Jadi KSP expression ni depend pada kita punya equation tadi. Calcium 2 plus still lagi 1 coefficient, tak ada power. Untuk sulfate ion pun sama, dia tak ada kuasa sebab dia still lagi 1. So the value of KSP the given adalah 2.4 time dengan 10 power minus 5. So dia dah bagi siap-siap KSP value. Jadi now dia kata if the given concentration, dia bagi satu concentration, tak tahu masa macam mana, apa-apa masa dia bagi satu concentration, dia kata adakah dengan concentration ini adakah mendakan akan terhasil ataupun tidak. Tu soalan dia. Jadi kat sini kena nguji adakah concentration yang kita guna nanti ni, adakah dia akan menghasilkan mendakan ataupun tidak. Jadi cara untuk dapatkan comparison sama ada dia menghasilkan precipitate ataupun tidak, sudah kena kira Q dulu dengan masukkan concentration the given ni ke dalam formula Q. Jadi teknik untuk calculation Q sebenarnya sama dengan juga teknik untuk calculation KSP, iaitu kita concentration of product. Jadi untuk produk kita sama juga, Ca2 plus darab dengan sulfate 2 minus. Cuma kita masukkan concentration the given ni ke dalam kita punya expression Q. Jadi kita masukkan ke dalam kita punya expression. Akhirnya kita akan dapat the value of Q
dengan dia bagi concentration banyak ni, kita akan dapat 7.5 kali dengan 10 power minus 5. Jadi dengan concentration kita masuk sini, kita akan dapat Q value. Jadi apa kita kena buat? Yang step nombor 3, kita kena compare antara Q, jadi Q dengan KSP. Kalau tengok sini antara Q dengan KSP ni, so kita punya Q lebih besar daripada KSP. So kalau kat sini, kalau kata Q lebih besar daripada KSP, so dia kena ingat balik, kalau Q equal to KSP bermaksud equilibrium, iaitu saturated solution. Kalau Q besar pada KSP, nama dia super saturated solution, bermaksud ada precipitate. Kalau Q less than KSP, bermaksud dia unsaturated solution. Jadi sebab kes kita Q lebih besar pada KSP, bermaksud kita akan menghasilkan precipitate. Jadi kita dah dapat proofkan bahawa kita punya salt ini dengan the value concentration the given ni akan menghasilkan precipitate. Jadi itu sahaja teknik untuk predict sama ada kita punya salt dengan concentration dia bagi ni produce precipitate ataupun tidak. Jadi kat sini ada 4 step. Pertama, student kena buat apa? Kena write equation, sebab nak pentingnya untuk tulis expression KSP dengan Q. Yang kedua, kita letak dia punya KSP punya expression, letak siap-siap value dia. Yang ketiga, kita kira dia punya Q. Jadi kita kira Q, jadi Q dengan sama kaedah macam KSP. Dan lepas tu student nombor 4, student buat perbandingan antara Q dengan KSP. Lepas tu student buat satu ayat ataupun conclusion, anda kata Q besar ataupun kecil ataupun equal dengan KSP. So that's all untuk prediction kita punya precipitate menggunakan KSP value. That's all for today.